Aku dan Sarimah berkawan sangat baik. Kami bukannya sekadar kawan, tetapi kami sudah menganggap diri masing-masing seperti adik dengan kakak. Dia lebih tua daripada aku 2 tahun. Lalu aku memanggilnya dengan panggilan Kak Imah. Sangat baik orangnya, tak pernah berkira, dan jika ke mana-mana saja semasa cuti, kami tetap berdua. Kami bekerja di sebuah industri yang sama. Dia bekerja di seksyen pembungkusan, manakala aku bekerja di bahagian HR. Kerja kami berbeza, iaitu dia menguruskan hal-hal produk, manakala aku pula menguruskan hal-hal kaki tangan dan pekerja. Jika mahu dibandingkan tentang jumlah gaji, aku lebih sedikit daripada Kak Imah kerana pangkat aku agak tinggi berbanding pangkat Kak Imah. Namun begitu, aku tak pernah bezakan semua ini kerana apa sangatlah yang ada pada pangkat. Apa yang penting, susah dan senang, kami dapat harungi bersama-sama. Aku dan Kak Imah tinggal serumah. Rumah sewa kami itu agak jauh juga dengan tempat kami bekerja. Kami bergilir-gilir menggunakan kereta ke tempat kerja. Jika hari Isnin hingga hari Rabu, menggunakan kereta aku. Hari Khamis dan Jumaat pula, menggunakan kereta Kak Imah. Jika kami mahu ke mana-mana pada hari Sabtu, kereta Kak Imah akan digunakan. Manakala pada hari Ahad pula, menggunakan kereta aku. Begitulah keadaan aku dan Kak Imah sejak dari mula lagi kami tinggal bersama. Kami senang begitu kerana ia lebih adil dan saksama. Dari segi makanan pula, kami jarang memasak kecuali pada hari Sabtu dan Ahad. Kami tak sempat memasak sebenarnya pun. Manakan sempat, pagi-pagi dah ke tempat kerja, petang baru balik. Balik rumah dah letih, mata jadi kuyu. Kira nak lena saja. Jadi, aku dan Kak Imah akan membeli makanan siap-siap semasa pulang dari tempat kerja untuk makan malam. Hari Sabtu dan Ahad, sibuk pula membasuh dan mengemas rumah dan kadang-kadang tak sempat pula nak bersiar-siar atau mengambil angin bagi melepaskan stres. Begitu jugalah dengan keluarga di kampung. Tak ada masa sangat dengan mereka. Nak pulang sebulan sekali pun susah sehingga emakku pernah merungut. Kak Imah juga melalui situasi yang serupa dengan aku. Dia juga jarang pulang ke kampung. Alasannya sama seperti alasan yang aku berikan kepada emakku. Harap-harap keluarga kami faham dengan apa yang kami alami itu. Bukannya kami tak sayangkan keluarga. Bukannya kami tak ingatkan keluarga. Juga bukan. Semuanya berpunca daripada keadaan kerja kami itu. Keadaan yang sibuk memanjang dan ditambah pula dengan kerja lebih masa. Kadang-kadang waktu malam baru sampai rumah. Tak apalah, kami terima semua itu sebagai cabaran yang perlu ditempuhi. Begitulah keadaan aku bersama-sama Kak Imah. Rumah pula jauh dari tempat kerja. Sakit demam, Kak Imah akan tolong aku. Begitu jugalah sekiranya Kak Imah demam, aku akan menolong dia. Paling-paling tidak tolong membelikan ubat atau tolong bawa ke klinik. Nak mengharapkan siapa lagi? Keluarga dah duduk jauh. Pernah sekali tu, Kak Imah masuk hospital. Akulah yang temankan dia ketika dia di ward. Selepas itu, keluarga dia datang. Aku dengan adik Kak Imah bergilir-gilir menjaga dia. Sehinggalah dia keluar dari ward itu. Betapa pun jauh pandangan mata, betapa pun bebas kaki melangkah, namun terasa diri terpenjara oleh suatu ikatan nan tidak ketara.
Sebenarnya sudah lama kami berkongsi kesedihan. Begitu jugalah berkongsi saat-saat gembira. Isi hati aku boleh dikatakan Kak Imah tahu semua. Begitu jugalah dengan isi hati Kak Imah. Antara kami seolah-olah tiada rahsia, termasuk juga soal-soal cinta. Kak Imah ada insan yang bergelar lelaki menyintainya. Buat diriku pula, aku pun ada seorang kekasih hati. Siapakah dia yang menambat hati aku itu? Bukan, dia bukan rakan sekerjaku. Bukan, dia... Tak apalah, aku rahsiakan dulu. Nanti, hujung cerita aku ni, semua akan tahu siapakah lelaki yang dimaksudkan itu. Pada Kak Imah juga aku merahsiakan nama lelaki itu. Aku tidak berani berterus terang kerana perkenalan kami sangat awal. Dalam 3 bulan, macam itulah. Aku takut cinta yang masih muda itu akan terkandas di tengah jalan. Maklumlah, kami sedang cuba mengenali diri dan hati budi masing-masing. Ada banyak perkara lagi yang belum aku tahu daripada diri lelaki itu. Setakat ini, rasa-rasanya aku boleh berkawan dengan dia. Nampak dia ada rasa kasih sayang terhadap aku dan mula membina cinta antara kami. Tak apa, aku akan teruskan dulu cinta kami itu dan jika tak bersesuaian, aku sanggup memutuskannya. Itu cinta aku. Cinta Kak Imah bagaimana pula? Aku tahu dia ada jejaka pilihan hati. Hampir 3 tahun mereka berkawan. Aku sangat kenal lelaki itu kerana kami bekerja di bawah satu bumbung. Kebetulan pula dia bekerja dengan Kak Imah di seksyen yang sama. Aku sering melihat mereka makan bersama-sama di kafeteria ketika waktu rehat. Daripada cerita-cerita Kak Imah, tak lama lagi mereka akan bertunang. Dalam setahun bertunang, mereka akan berkahwin. Alhamdulillah, sampai juga jodoh mereka. Tapi sejak akhir-akhir ini, aku tak lihat lagi Kak Imah dengan lelaki itu makan di kafeteria. Apa yang telah berlaku terhadap diri Kak Imah dengan lelaki itu, Kak Imah dengan aku pun seolah-olah ada garis pemisah di antara kami. Dia tak ramah macam dulu. Lebih banyak berkurung di bilik selepas pulang dari tempat kerja. Wajahnya pun tak seceria dulu. Seolah-olah dia memendam sesuatu daripada aku. Dia terasa hati dengan aku ke? Seingat-ingat aku sangat menjaga hati Kak Imah. Aku tak pernah bergurau atau berceloteh lebih-lebih. Takut hati dia terasa. Dalam keadaan aku tertanya-tanya itu, situasi lain yang lebih dahsyat telah berlaku. Dia minta aku menggunakan kereta masing-masing ke tempat kerja. Tidak seperti dulu. Kami bergilir-gilir menggunakan kereta masing-masing. Ini membuatkan aku terus terasa hati dan tertanya-tanya. Kalau ya pun, beritahulah kenapa. Jika ada yang tak kena pada diriku, cakap saja. Aku rela minta maaf dan aku sanggup berubah. Ini tidak. Dia sanggup membisu dengan muka mencuka dan bermuncung bibir. Lalu aku membuat ramalan sendiri. Mungkin dia kecewa setelah ditinggalkan oleh lelaki itu. Jika ini benar-benar berlaku, kenapa pula melibatkan diri aku? Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sedarku kebasahan, pernah juga kau pinta perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah Tuhan
surawanan. Nyata kau serius dalam senyuman. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit pun riak wajahmu tiada terkilat. Hanya aku separuh nyawa menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit pun riak wajahmu tiada terkilat. Hanya aku separuh nyawa menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Terasa diri amat terhina kau lakukan. Sia-sia ku korban selama ini. Jika kasihku, jika hatiku kau gurih, dalam tak sedarku menangis. Rupa-rupanya apa yang tak pernah aku terfikirkan, itulah yang berlaku. Aku cuba memberanikan diri untuk bertanya Kak Imah. Aku meminta dia berterus terang saja dengan aku. Tak baik menyimpan masalah kerana ia boleh memakan diri. Berita yang aku terima daripada dia amat-amat mengejutkan aku. Dia menuduh aku merampas lelaki itu daripadanya dan sebab itulah selama ini aku merahsiakan lelaki pujaan aku itu. Aku cuba menafikan,
Tetapi dia tetap menuduh aku dengan dia memberikan bukti-bukti perbuatan aku dengan lelaki pujaannya itu. Betul, aku biasa makan di kafeteria bersama-sama lelaki pujaannya itu. Tapi itu tak bermakna kami bercinta. Apa salahnya aku makan bersama-sama dia kerana aku sangat kenal akan dia. Kata Kak Imah lagi, sejak itu lelaki itu sudah tawar hati dengan dirinya dan meminta sahaja memutuskan perhubungan mereka. Apabila Kak Imah desak bertanya, lelaki itu berkata, dia ada aku. Aku terkejut mendengar kata-kata Kak Imah. Betulkah begitu? Atau sengaja Kak Imah mereka-reka cerita untuk memburuk-burukkan namaku? Dalam penafian aku kepada Kak Imah, ketika inilah aku membocorkan rahsia yang aku simpan selama ini. Aku beritahu Kak Imah, aku ada Syahrul. Syahrul lah nama lelaki yang menjadi rahsia aku kepada Kak Imah selama ini. Sebagai mahu membuktikannya, aku dan Syahrul sedang menjalinkan tali percintaan. Aku tunjukkan perbualan di talian WhatsApp aku dengan Syahrul kepada Kak Imah. Dia membaca ayat-ayat itu, tetapi dia tetap menuduh aku dan tak puas hati dengan penjelasan aku itu. Entahlah, dengan apa lagi yang perlu aku buktikan bahawa aku dengan lelaki pujaannya itu sekadar kawan biasa. Aku tak sanggup bersumpah. Memadailah jika aku katakan aku telah difitnah. Mungkin lelaki itu mahu melihat keretakan perhubungan kami setelah melihat kami begitu mesra selama ini. Akhirnya, Kak Imah nekat. Dia sanggup berpisah dengan aku walaupun aku cuba menahannya. Dia keluar dari rumah sewa kami dan mahu tinggal dengan rakannya di rumah yang lain. Aku katakan, sudahlah Kak Imah. Ini cuma salah faham saja. Saya tak tahu apa niat lelaki itu. Kalau dia cuba mahu bercinta dengan saya dah ada Syahrul. Kak Imah pun tak kurang di mana-mana. Tak tahulah kenapa saya dilibatkan dalam kes ni. Saya tak tahu apa-apa. Percayalah Kak Imah. Aku memeluk Kak Imah sebaik saja ayat itu habis aku lafazkan. Dia menepis pelukan aku itu. Air mata aku terus mengalir, tak henti-henti. Mulai saat itu aku tinggal seorang di rumah kami itu. Dengar kabarnya, ada rakan aku yang akan berpindah ke rumahku ini. Alhamdulillah, aku sering bertemu Kak Imah di tempat kerja. Tetapi, dia tak seperti dahulu. Dia tak ramah dan tak mesra seperti yang pernah aku kenali. Dia seolah-olah berdendam dengan diri aku kerana percaya akan fitnah orang. Apa-apa pun, aku rela memaafkan Kak Imah dan rumah sewa aku masih terbuka untuk dia. Buat lelaki durjana itu, aku juga memaafkan dia. Dan sedarlah bahawa dosa memfitnah itu lebih besar daripada membunuh. Itulah cerita aku dan Kak Imah yang sudah lama berlalu. Aku kehilangan jejak Kak Imah sebaik sahaja dia berhenti kerja. Aku pun dah berkahwin dan ada 2 cahaya mata. Tetapi suamiku bukan Syahrul. Nak tahu namanya? Ada satu nama, satu masa dulu pernah bawa dan beri bahagia. Hingga saat ini masih ku abadikan di dalam hatiku. Dengan satu rasa dalam satu cinta, sewaktu kita bersama dulu, hanya kita yang tahu dalam mana telah cinta kita memutik. Walau akhir ini seakan terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta, namun percayalah tidak sedikit pun kasihku kepadamu surut dan berubah. Pasti suatu masa kan bersama lagi, engkau dan aku pasti jua
kasihku